kami. Kalau kamu nak anak kamu selamat, ikut arahan kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 2. Hari ini kami akan mengulaskan dan berkongsi satu topik, iaitu isu skema dalam kalangan pelajar di universiti. Dalam era teknologi yang canggih ini, teknologi bukan sahaja membantu kita untuk memudahkan urusan seharian, malangnya teknologi ini boleh membuka kita kepada jenayah cyber. Objektif utama kami adalah untuk mengenal pasti bentuk-bentuk skema, faktor, implikasi dan juga langkah-langkah pencegahannya. Kami memilih tajuk ini adalah untuk memberikan kesedaran kepada semua mahasiswa untuk lebih berhati-hati agar tidak terdedah dengan jenayah cyber. Mengikut soal selidik yang telah dijalankan, semua 43 responden mengetahui apa itu skema dan mengetahuinya melalui media sosial. 58% responden atau orang terdekat pernah menjadi mangsa scam dan kebanyakannya bernilai 1,000 dan ke bawah. Kebanyakan responden mengetahui jenis-jenis skema, tetapi masih banyak yang tidak tahu dan tidak pasti cara melaporkan kes skema. Ini adalah cara-cara melaporkan kes skema. Terdapat bentuk-bentuk skema yang menyerang pelajar di universiti. Yang pertama adalah pinjaman wang segera. Pelajar ditawarkan pinjaman segera tanpa faedah tinggi, tetapi skema mengambil kesempatan dengan meminta bayaran pendahuluan atau maklumat pribadi pelajar. Yang kedua adalah skema berpura-pura menjadi sebagai pegawai universiti atau bank, di mana pelajar dihubungi oleh individu yang menyamar sebagai staf atau pihak bank dan diminta memberikan maklumat pribadi atas alasan palsu seperti beasiswa, hutang PTPTN atau kemaskinan sistem pelajar. Oke, untuk skema yang ketiga adalah jual beli atas talian. Apakah itu skema di dalam talian? Skema akan menyamar sebagai penjual dalam kalangan pelajar universiti dan ia akan menawarkan barangan yang sangat menarik seperti pakaian atau makanan dengan harga yang menarik. Namun demikian, selepas membuat pembayaran, barang tidak akan dihantar ataupun barang akan sampai dalam keadaan yang rosak. Seterusnya, bentuk skema yang keempat ialah penipuan love scam ataupun sugar daddy. Apakah ini sugar daddy ataupun love scam? Love scam adalah case di mana pelajar akan diperdayakan dengan tawaran relationship berbayar dan akhirnya mereka akan diminta untuk membayar iuran, keahlian ataupun didedahkan kepada ugutan ataupun sextortion. Korang tahu faktor pelajar menjadi mangsa scam? Yang pertama disebabkan oleh kekurangan pendedahan terhadap keselamatan cyber. Dan yang kedua adalah desakan kewangan seperti pelajar P40 dan juga pelajar yang jauh daripada keluarga. Yang ketiga disebabkan oleh keinginan untuk mencari pendapatan sampingan dengan cepat. Yang terakhir adalah kepercayaan terhadap kenalan seperti rakan. Awas, kadang-kadang pelajar adalah scammer. Bye-bye. Implikasi isu skema kepada pelajar adalah kehilangan wang simpanan dan pinjaman PTPTN atau masalah emosi dan tekanan akademik. Implikasi skema kepada mangsa adalah rekod buruk jika skema melibatkan jenayah yang menyalahgunakan nama mangsa dan trauma dan hilang kepercayaan terhadap rakan atau sistem. Seterusnya adalah langkah untuk menangani isu skema di universiti. Langkah yang pertama adalah pihak universiti boleh mengadakan kempen kesedaran melalui media sosial rasmi universiti. Tujuan langkah ini adalah untuk memberikan kesedaran ataupun amaran kepada mahasiswa dan mahasiswi agar tidak terjerumus dalam isu skema. Pihak universiti boleh mengedarkan kesedaran tersebut dalam bentuk infografik, video pendek ataupun mungkin video temu ramah dengan mangsa sebenar skema agar mahasiswa dan mahasiswi dapat berwaspada. Untuk langkah pencegahan yang seterusnya adalah elakkan mengungsi maklumat pribadi, di mana pelajar universiti jangan sekali berkongsi berkaitan dengan nomor akaun bank, nomor kad pengenalan, ataupun sebarang kata laluan media sosial mereka dengan orang yang tidak dikenali. Langkah pencegahan yang ketiga ialah elakkan melayari laman web atau portal yang tidak jelas. Melayari laman web atau portal yang tidak diketahui sumbernya boleh membahayakan keselamatan data dan peranti anda. Laman web sedemikian mungkin mengandungi virus atau cubaan untuk mencuri maklumat peribadi seperti kata laluan, maklumat peribadi dan maklumat akaun bank. Oleh itu, adalah penting untuk kita sentiasa memastikan bahawa pautan yang diklik datang daripada sumber yang sah dan dipercayai. Oke, selamat pagi Bang. Nama saya Errol. Jadi untuk interview untuk subjek KPS kami ini, soalan saya yang pertama untuk Abang ialah, adakah Anda pernah dikena scam? Apalah pendapat Anda tentang isu scam di kalangan pelajar? Okay, first of all, saya tak pernah scam.
tak pernah lagi lah menjadi mangsa scam. Lepas tu pendapat saya berkenaan dengan isu scam dalam kalangan pelajar ni, pada saya isu scam dalam kalangan pelajar ni dalam tahap yang serius lah, di mana kita boleh nampak dari social media sebagainya banyak pelajar kena scam. So inisiatif perlu diambil lah untuk menangani masalah scam dalam kalangan pelajar ni. Terima kasih bang. Selamat pagi, salam sejahtera. Pagi. Okay, saya nak tanya kamu dua pernah kena scam tak? Pernah kena scam tak? Pernah. Kamu? Pernah. Tanya akak satu ni pula. Kamu rasa apa sebab pelajar tu di scam? Kalau based on my experience sendiri kan, selalunya student yang banyak kena scam sebab salah satu faktor dia adalah macam terdesak. Macam tu, macam contohnya kan, diri saya sendiri, saya perlukan sangat laptop tu, tapi saya tidak tahu di mana mau cari laptop yang murah. Dan tiba-tiba pula ada satu kedai ni secara online, dia orang tawarkan laptop tu murah. Jadi saya tidak ada pilihan lain dan saya terpaksa pilih itu. Dan secara tidak sedar saya tidak terfikir sudah macam sama ada itu adalah scammer atau tidak. Scam ni di kalangan pelajar ni selalunya berlaku disebabkan salah satu punca dia adalah terdesak. Betul, saya bersetuju dengan kamu. Itu saja soalan dari kami. Terima kasih sebab sudah meluangkan masa. Sama-sama. Kesimpulannya, isu scammer dalam kalangan pelajar universiti perlu diambil tindakan. Oleh itu, para pelajar perlu meningkatkan ilmu berkaitan dengan ilmu digital serta sentiasa berhati-hati dan tidak mudah terpedaya dengan iklan-iklan yang menarik. Selain itu juga, pihak universiti perlu mainkan peran penting dalam mendidik para pelajar universiti agar tidak mudah terpengaruh dengan isu scammer ini. Sekian, terima kasih.